depan 20 juta, tahun depan 20 juta, tahun depan 20 juta, 20 juta tu ke mana? Saya begitu tahu terus terang. Saya pergi sana dengan duit saya sendiri, dan saya tak pernah buka satu tabung pun. Saya tak pernah buka satu tabung pun untuk pergi ke Gaza. Daripada dulu sampai baru-baru ni saya tak pernah buka satu tabung pun untuk pergi ke Gaza. Tak ada. Saya tak pernah buka apa-apa tabung pun untuk pergi Gaza. Tak ada. Tak ada. Saya tak pernah buka apa-apa tabung pun untuk pergi Gaza. Tak ada satu tabung pun saya pernah buka. Jadi saya pergi dengan duit saya sendiri, dan beberapa sahabat yang sangat rapat dengan saya, tak perlu saya sebut nama, sahabat yang sangat rapat dengan saya, yang baik dengan saya, yang berkawan dengan jujur dan tak ada apa-apa kepentingan. So mereka ada bersama-sama saya, dan juga ada beberapa rakan-rakan dekat Facebook yang memang dah jadi kawan juga, yang mereka juga ada menyumbang. So ada beberapa orang dan beberapa orang saya kenal, dan orang saya, kalau tuan-puan nak tahu, saya tak pernah buka tabung. Muda maki-maki saya, saya bawa duit Malaysia pergi sana. Ramai maki-maki yang tak tahu pasal Gaza ni, dia ingat saya bawa duit Malaysia ke sana. Dia tanya saya, patut soalan tu dituju balik pada beliau, mana duit 20 juta tu, patut dia terangkan. Saya pun bukan nak tanya, tapi dia tanya saya, jadi soalan sebenarnya saya pakai duit saya sendiri. Saya pergi pun ke sana pakai tiket kapal terbang pun dapat sponsor Turkish Airlines. Saya tak minta, tiba-tiba Turkish Airlines dia nak sponsor. Just letak video sikit, saya dapat tiket free. Saya bayar tu dah kurang daripada separuh, dan pakai duit saya sendiri. Jadi penginapan pakai duit saya sendiri, semua pakai duit saya sendiri, dan sahabat-sahabat rapat dengan saya yang diorang pun tak nak nama-nama diorang disebutkan. Jadi saya pun mula macam tak faham kenapa orang tanya saya pasal orang. Ramai anak-anak muda yang maki saya, maafkan semua anak muda yang panggil saya babi, dajal, setan, tak guna, penipu, harap pergi kopiah, mangkuk, semua lah. Kalau saya ulang, saya pun dah lama tak sebut perkataan-perkataan tu. Memang banyak lah, memang terkejut juga saya kena maki kali ni, boleh tahan. Dajal tu tak payah sebut lah. Jadi semua soalan tu dia menyangka saya bawa duit Malaysia. Saya tak ada bawa duit sesiapa, tak ada bawa duit satu sen pun pada kutipan. Saya tak pernah buka tabung Gaza. Tak pernah buka tabung Gaza. Collect duit Gaza ni orang lain. Dan Nadia Nuri ketua, tuan-tuan boleh check sendiri. Dan setakat ni apa yang update, yang orang cerita dia dah belanja mungkin 1 juta, kata kalau tuan-tuan baca 1 juta untuk makanan. Dan itu kemudian ada nak buat buat slide. Sebenarnya saya pun ada slide apa pembangunan saya nak buat kat Gaza begitu begini. Tapi slide tu tak menggambar kita buat apa kat sana. Jadi duit 20 juta tu setahun. Tahun depan 20 juta lagi. Tahun depan 20 juta lagi. Tahun depan kalau ada perang 20 juta lagi. Jadi patut jawab 20 juta tu kat mana? Kat mana duit tu sekarang, kat mana? Siapa patut jawab? Bukan saya, Nadia Nuri. Apa Ustaz Zul wakil Ebit Liu, saya bacalah soalan ni. Ustaz Ebit, dia kata Ustaz Zul ni dapat WhatsApp daripada masa sebelum kami pergi, kami tanya semua orang macam nak pergi, kami tanya, kami survey. Biasalah kita kalau nak buat apa-apa pun, nak bantu orang, nak beli barang, kita survey. Jadi dia kata dia ada beri proposal, ada beri kat kita proposal supaya kita terima proposal. Tahu tak, orang bayangkan proposal tu cara masuk, cara nak buat, tak. Proposal tu cuma beritahu harga barang. Sebelum masa kami kat Malaysia, beritahu harga barang makanan, cuma harga kotak makanan. Dia letak harga kotak makanan, satu kotak dia letak kat kita, quotation tu $40. Satu $40 tu lebih kurang, saya tak tahu lah tuan-tuan kira sini, saya kira mudah lah. Kalau kali 40 kali 4 RM160. RM160 $40. Tapi saya dapat quotation yang cuma $20 dengan barang yang sama, lebih kurang $20. Jadi kenapa saya nak kena ambil $40 banding $20? Dan kalau tuan-puan berbisnes, berniaga, memang kalau kita minta quotation, orang bagi quotation, memang tak semua quotation kita balas. Saya ada mat, ada restoran, segala puji bagi Allah, ada 3 restoran dah 5 tahun, ada mat 22 mat Ilius mat. Jadi memang kalau minta quotation, maaf saya sebut, kalau hantar quotation, marah quotation tak diterima atau dibalas, jadi benda tu bukan perkara yang wajar. Sebab satu barang kita minta quotation sampai 30 tempat, so kita akan ambil yang terbaik untuk paling jimat. Tapi saya tak soalkan dia letak harga begitu, kenapa. Mungkin ada sebab-sebab tersendiri, dan saya yakin, saya pun tak kisah, mungkin ada kos-kos yang lain-lain, mungkin dia dapat harga barang tu pun mahal sebagainya, saya tak tahu. Saya pun tak nak pergi ke bahagian tu, bukan tugas saya. Cuma sebab itulah benda tu kita tak terima proposal, bukan proposal, harga barang pada yang dia letak $40, kita dapat harga $20. Tu soalan nombor 1. Bala WhatsApp tak bala WhatsApp ni biasalah kan.
Kadang isteri WhatsApp banyak isteri, 20 WhatsApp isteri, suami balas sekali. Baik. Jadi sepanjang kami di Cairo sebulan, asalnya niat saya, biasa beritahu daripada awal, niat saya ada 3. Satu, niat yang memang kuat yang saya bincang, minta izin daripada Malaysia untuk keluar. Saya nak beri barang pada Egypt Red Crescent dan Palestine Red Crescent melalui Bulan Sabit Merah Malaysia yang membantu. Kita nak serah beli barang perubatan yang berapa trailer, kita nak serahkan, kemudian kita nak balik. Itu niat saya nombor 1. Kedua, sekiranya ada rezeki lebih, saya ni orang yang tak nak letak tinggi-tinggi sangat expectation saya. Kedua, kalau ada rezeki lebih, walaupun dalam hati saya memang nak, kedua saya kata kalau ada rezeki lebih, saya nak sampai ke pintu Rafah. Salah satu jalan pergi ke Gaza ni pintu Rafah. Itu salah satu jalan yang memang lalu tu je lah, senang, tak payah cerita panjang. Yang ketiga, kalau ada rezeki masuk Gaza, yang tu bagi saya agak mustahil. Saya tahu tengah perang, masa saya pergi tu perang belum betul-betul berhenti lagi, baru nak isytihar berhenti perang. Jadi saya memang cuma nak serah barang. Saya cuma nak serah barang, saya nak balik. Sampai sana sebelum tu, jadi maksudnya sepanjang tu bila kita sampai ke Egypt ni, nak lalu polis semua sekali, kita sebelum masuk kita dah serah nama. Egypt ni dia ada sistem untuk jaga keselamatan orang luar. Jadi sebelum masuk kita kena serah nama pada polis. Jadi pergi kat polis, apa tujuan pergi sana? Jadi saya tak boleh letak Gaza sebab saya belum dapat kelulusan untuk pergi Gaza. Jadi saya kena melalui turis yang terkenal lah, Ustaz Majidi kat sana. Uruskan kita punya turis, minggu tu kita kena pergi beberapa tempat. Dan sebelah tu saya tahu ada makam Imam Syafi'i. Saya pergi makam Imam Syafi'i. Takkanlah selama ni kita ikut mazhab Syafi'i, tiba makam Imam Syafi'i kat sebelah tak boleh pergi tengok. Kita kena duduk kat hotel. Taklah. So sementara seminggu tu memang saya mesti, kena ikut jadual. Yang kami lambas, kami kena penuhkan jadual seminggu tu, sementara dapat kelulusan untuk barang dan juga sementara dapat kelulusan kalau ada rezeki sampai Rafah atau ada rezeki masuk Gaza. Asalnya saya niat dalam 10 hari sebab ayah saya masa tu dah mula sakit, saya niat cuma 10 hari. So begitu soalan nombor 2. Jadi isu berjalan tak ada masalah, dan kalau nak tahu isu berjalan tu memang sesin pun tak ada pakai duit orang lain. Pada mula memang pakai duit saya sendiri dan juga kawan-kawan rapat yang memang kawan-kawan baik saya yang tak nak nama mereka pun disebutkan. Sebenarnya soalan ni tak wujud dan tak patut wujud sebab yang sesatunya NGO yang boleh masuk ke sana dan diisytiharkan oleh dunia, Egypt Red Crescent. Memang seluruh dunia ada Bulan Sabit Merah. Maaf saya sebut, kita kalau NGO-NGO lain ni, Masya Allah, tahniah, apa usaha pun tak boleh pandang kecil. Walau bagi 1 posen, bagi setengah kurma pun Nabi kata boleh selamat pada api neraka. Tapi Palestin, Egypt Red Crescent memang dia orang yang dibenarkan masuk masa pada dulu. Kalau turut bom ni yang dia orang boleh sumbang berpuluh-puluh ambulan dia orang untuk selamatkan orang semua, memang dia orang dibenarkan. Dan dia orang yang telah disahkan oleh dunia, maksudnya dia tak ada sebelah ke mana-mana, tak ada apa-apa, memang dia tolong. Kalau tuan-tuan masuk dekat sana pun tengok macam mana bangunan-bangunan, sekolah-sekolah Palestine Red Crescent bukan biasa-biasa lah, memang luar biasa lah. Jadi sebab tu bila saya serah tu, saya memang yakin lah dia memang selalu masuk. Cuma barang saya masa tu disuruh tunggu barang pada Dubai dengan Qatar. Bayangkan negara-negara besar semuanya memang melalui proses tu, melalui Egypt Red Crescent. Jadi tak ada timbul isu tu. Dan kalau berat jugalah kalau kita buat tuduh tu, kalau dia orang boleh dakwa kita, lagi teruk lah kita kan, lagi teruk lah kalau kita syak pada NGO yang macam tu punya usaha. Banyak orang kat dalam ni, dia tak ada, orang kat dalam Gaza ni banyak benda. Contoh saya jumpa satu adik, ada video tu pun saya tak perasan video tu, saya jumpa adik tu tak ada kanser, ada ubat telinga, dia kata cuma ubat tu ada kat Egypt. Banyak ubat tak ada. Jantung, nak stand jantung tu cuma ada kat luar. Sampai dia kata doktor nak operasi jantung terpaksa berhenti sebab tak ada injap jantung, tak ada. Banyak barang dia orang tak ada. Dia orang kalau nak order lift from meletup, nak order 3 tahun. Barang medik nak masuk daripada Israel atau masuk pada Egypt ni 6 bulan paling cepat. 6 bulan kelulusan paling cepat. Jadi kenapa kalau saya tak usaha bawa barang tu, dan saya tahu barang tu akan sampai, cepat atau lambat akan sampai. Jadi memang itu niat saya yang pertama, so saya belilah barang kat Egypt. Nak tahu ada orang tanya tak beli kat Gaza, saya beritahu, saya beli kalau barang medik je, barang medik saja. Saya beli 4 lori. 2 trailer, 2 lori. 2 trailer ni saya beli dekat Egypt. Dan barang tu dah masuk. Alhamdulillah, satu raya haji, barang tu semua masuk. Dia tak ada masalah. Penuh kan nampak trailer. Segala puji bagi Allah, nak jadi takdir pula. Kerajaan Mesir pula, dia post semua barang yang dia hantar yang banyak tu. Berlori-lori, tak berapa puluh lori masuk. Red Crescent ni, Egypt Red Crescent. Takdir tu barang saya nampak dulu. Saya tak ada suruh, saya pun tak kenal dia orang nak call suruh tak nampak barang saya. Barang saya nampak ada stiker tu. Memang barang-barang saya.
Barang saya tu masuk barang saya dan kawan-kawan saya, sahabat-sahabat, tim saya semua sekali lah yang memang dekat dengan saya. Mana barang-barang tu nampak tu, memang barang saya dekat. Tadi saya dah jawab lah. Tuan boleh tengok kat Facebook page kerajaan Egypt. Kerajaan Egypt ni kerajaan besar betul lah, kerajaan ni bukan kecil-kecil. Jadi kalau dia tepus saya tu memang bukan saya rancang lah, memang Allah Ta'ala tentukan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi sebenarnya kami nak masuk dalam tu 21 jam. 21 jam. 21 jam tu ada 21 checkpoint. Kami bersyukur kerajaan Mesir dengan bantuan kedutaan Malaysia kat sana. Terima kasih banyak kedutaan Malaysia, Encik Syahbudin kat sana memang dia bantu pada mula sampai habis, dan juga Wisma Putra. Memang semua sekali lah, bukan. Jadi memang rezeki kita bila dapat masuk je sampai ke tu 21 jam. Itu pun 21 jam. Dijangka dalam 6 jam 8 jam jadi 21 jam. So 21 jam dengan diiringi oleh kereta kebal. Memang jalan tu tak boleh, memang itulah jalan dia. Memang ada jalan lain lah. Memang sampai kat sana turun bas. Memang proses dia saya ringkas lah, turun bas. Dan saya tengok Nadia letak video tu. Dan memang kalau saya masuk tu dah 21 jam, masuk Gaza tu lebih kurang pukul 1 pagi, begitu 1:30 pagi. Jadi saya fikir saya belum sembahyang maghrib isyak, saya memang nak jamak. Saya memang macam tu, semua tim saya dah faham. Kalau masuk waktu nak sembahyang tu memang saya nak kejar sembahyang. So memang saya terus pergi sampai dia orang suruh macam ada duduk dekat kursi. Dan Nadia mungkin dia cakap saya tak tegur, tak pandang, tak salam. Sebenarnya masa duduk tu saya biasa kalau orang salam, orang tegur saya mesti salam, saya tegur, beri salam, saya jawab salam. Saya betul-betul tak perasan kalau Nadia ada dia pun, saya duduk sebelah saya pun cepat ada ucapan daripada kereta selamat datang. Lepas tu saya cepat pergi solat, dan lepas solat terus pergi ke hotel. Saya pun tak sempat nak tengok siapa, perasan apa semua saya tak tengok. Tak biadab, saya 21 jam saya pun tak ada tolak sesiapa salam atau tegur saya pun tak perasan kalau dia rasa begitu. Dan pasal live, memang mana-mana kalau tuan-puan ikut bantuan kami kat Malaysia pun memang kami tak benarkan sesiapa buat live masa misi bantuan. Saya sendiri tak buat live. Kalau saya nak buat live, saya buat live. Tahu tak sebab apa tak bagi buat live? Sebab kita tak jangka masa bantuan atau perjalanan ni ada perkara buruk yang terjadi. Maksud buruk ni tiba ada macam-macam. Benda-benda yang tak baik terjadi. Kadang ada orang macam ni. Kadang ada orang datang-datang tiba-tiba peluk saya begitu begini. Kan benda tu macam kalau orang tengok zaman SOP ni pula. Jadi saya tak nak benda tu datangkan nanti orang tu kena saya pun. Jadi tiba-tiba. Jadi benda tu sebab tu saya video tu saya masukkan. Saya kan suka nak terang saya suka masuk perkara yang positif. Kalau tuan-tuan yang kenal saya puji bagi Allah, saya cuma akan masukkan perkara yang positif kat Facebook dan Instagram saya. Sebab bagi saya Facebook, Instagram ni ramai orang letak suka-suka. Macam isteri masak, letak gambar kepuasan untuk dia masak, happy. Saya pula Nabi sebut siapa mulakan satu kebaikan, orang lain ikut sampai kiamat dapat pahala pada orang mula-mulakannya. Jadi saya pun ambil yang tu. Dan Nabi pun sebut ada sedekah sembunyi, sedekah terang-terang. Dua-dua tu dibenarkan dan tak ada kata haram pun. Jadi banyak yang orang persoalkan saya ni soal ikhlas. Ikhlas ni urusan Allah SWT. Memang ikhlas ni bukan langsung persoalan kita semua. Jadi dia beritahu kat sana dah banyak rumah, ada satu rumah khas besar untuk semua. Jadi beginilah kan, setiap orang ada cara bantu masing-masing. Kalau tak mustahil kalau kat sana tak perlu langsung rumah anak yatim. Kalau kira kat Malaysia ni pun punya banyak rumah anak yatim, banyak anak-anak terbiar tepi jalan semua sekali, bukan sikit, memang ramai betul lah. Ramai orang perlukan. Jadi tak ada, kita buat cara masing-masing lah. Kita hormat cara orang lain, cara beliau memberi, dan dia patut hormat cara saya membantu atau saya memberi. Ni paling saya macam kadang-kadang ni fitnah yang tak amat melampau dan terlebih sangat dah lah. Ni memang bukan sikit-sikit yang terlebih, ni memang melampau terlebih. Satu, saya tak tahu apa tu syarikat halal. Saya tak tahu apa tu syarikat halal. Jadi saya melalui kedutaan Malaysia. Kalau tuan-puan dengar live Nadia sendiri dengan Firdaus Wong semua sekali, antara yang live yang disebut nak masuk Gaza cuma ada satu-satunya jalan. Saya ulang ayat beliau. Satu jalan untuk masuk ke Gaza ialah melalui Mile of Smile. Selama berpuluh tahun orang Malaysia semua NGO masuk melalui Mile of Smile. Apa dia? Mile of Smile. Tuan-tuan boleh ingat kalau masuk Gaza 30 semenjak dulu ada satu nama syarikat Mile of Smile. Patut saya tak sebut tapi dah beliau sebut, saya cuma ulang pada pernyataan beliau. Sesatunya jalan untuk masuk Gaza. Kalau dia kata kalau Ustaz Ibit tanya, saya beritahu. Dia tak tanya, dia cakap dalam live tu lah. Jadi namanya Mile of Smile. Baik, sebelum saya datang saya dah call Mile of Smile tu. Daripada awal kami dah video call sebelum bergerak.
Bukan kami tak tahu, daripada awal lagi dah tahu. Dia orang rahsia-rahsiakan, tak payah rahsia, memang kita orang dah tahu dah. Jadi bila kita sampai kat sana, beliau yang memang macam turis yang macam ada link dengan tentera, so yang boleh bawa kita masuk. Dan bila sampai kat sana, kita jumpa beliau dan saya pun berkomunikasi dengan beliau. Masa tu beliau minta untuk satu kepala kena bayar $10,000. $10,000 lebih kurang $40,000 duit kita satu kepala. Mana kalau nak masuk 10 orang, RM400,000. Okay, saya tanya dia, bila saya dengar mahal, saya pun tak naklah bawa semua. Saya niat paling kurang saya dapat saya seorang pun tak apa, sekejap saya nak masuk, begitu. Saya urus beberapa nama untuk masuk, tapi proses demi proses, dan proses tu gagal. Dia tak berjaya masuk. Beliau sendiri bersama beratus NGO lain, memang dia akan masuk setahun sekali atau 2 kali, dia akan bawa beratus NGO. My Lost Smile antara yang lead juga, yang bawa semualah orang Malaysia sebelum ni. Kalau boleh yang mengurus ni akan tahu. Tapi kalau mungkin selebriti ke apa semua yang ikut, yang mereka tumpang NGO, mungkin mereka tak tahu. Tapi kalau NGO yang bawa tu dia tahu. Satu kepala RM50,000. Satu kepala RM50,000. RM50,000. Tuan-puan kira lah, RM50,000. RM50,000. Ada yang tanya RM50,000. Jadi RM50,000. Jadi yang saya uruskan ni, kami melalui Kedutaan Malaysia, dia nak masuk Gaza ni, ada 2 kelulusan penting. Masuk Gaza ada 2 kelulusan penting. Satu, kalau tuan-puan nak pergi Gaza, biasa kita kongsi semua, tak payah sembunyi. Nak masuk Gaza ni ada dua kelulusan penting. Satu kelulusan kerajaan negeri Mesir. Kedua kelulusan tentera. 2 tu wajib. Dapat satu, jangan happy lagi, ada kelulusan kedua tentera. Jadi yang saya tunggu paling lama, yang sekarang tim dekat sana, Capri, siapa semua sebelum ni, dia orang tunggu kelulusan pertama ni. So kelulusan pertama dia orang tak dapat lagi. So Kedutaan Malaysia sini beritahu kali pertama, segala puji bagi Allah, kali pertama dia orang urus dan kali pertama lulus. Dan kali pertama lulus, dia orang pun tak sangka. Dia orang submit tu cuma submit je. Sebab benda tu memang tempat perang, bukan boleh suka-suka nak masuk-masuk. Saja cuba submit sebab niat kita nak pergi tanah suci, tempat mulia, tempat baik, nak bantu orang. Jadi kami hari sembahyang hajat, doa, semua saya ringkas, tak cerita pasal sembahyang hajat tu, doa dengan Allah, tapi saya yakin Allah beri bantuan, ditemukan jalan-jalan yang baik. Dengan bantuan daripada menteri pada Malaysia apa semua tu, hubungan Malaysia dengan Mesir jadi bertambah baik. Saya puji bagi Allah, jadi bertambah baik. Memang kena bertambah baik sebab pelajar Malaysia kat sana bukan sikit, memang ramai betul lah pelajar Malaysia dekat Mesir. Ada rumah-rumah Malaysia kat sana, ada rumah Pahang, ada rumah Kedah. Universiti Al-Azhar tempat melahirkan kebanyakan ahli ulama, ustaz-ustaz yang sangat mulia kat Malaysia ni daripada Universiti Al-Azhar. Jadi kemudian, jadi dia beritahu saya bayar dekat Hala berapa? Ratusan ribu ringgit. Jadi saya tak ada bayar kat Hala tu, saya tak tahu. Dan saya pun tak kenal Hala tu siapa. Mungkin lepas ni saya cuba siasat, saya tengah siasat lagi, saya tak tahu Hala tu apa. Jadi Kedutaan Malaysia, dah sekali ada satu syarikat yang memang turis derma kat kita orang je RM50,000. Derma untuk kita orang RM50,000. Yang lain tu jangan risau, tuan masuk, tuan nak apa kami bagi. Tuan nak sedekah apa, nak ambil gambar apa, semua boleh. Jadi kita macam, saya bukan orang macam tu, saya bukan nak ambil gambar. Saya ambil gambar memang saya nak ambil, tapi saya nak benda tu betul-betul terjadi lah. Saya tak nak macam ambil gambar, dah ambil gambar jalan. Saya tak nak tuduh apa-apa lah, tapi saya tak hati, saya tak sedap. Segala puji bagi Allah, akhirnya Allah kabulkan. Jalan dia memang tak dapat. Allah beri jalan yang lebih tepat, Kedutaan Malaysia. Dan Kedutaan Malaysia bantu kita sangat baik. Allah saja balas mereka semua. Betul-betul ikhlas, baik semua sekali. Kemudian dapat kelulusan. Dan bila dapat kelulusan tentera kami tak dapat. Kali pertama dapat kelulusan, menangis, happy. Tiba saya dah nak balik, saya call semua sekali, saya beritahu saya dah nak balik. Saya dah nak balik ke Malaysia. Bila saya call kedutaan dan juga Wisma Putra, saya call saya nak balik Malaysia. Dia orang pun cuba bantu dan tanya-tanya juga, rupanya tentera beritahu ada satu syarikat yang memang di-assign oleh ketenteraan sana untuk bawa. Tempat tu bukan macam tempat cuti, jadi bukan semua orang yang nak bawa lesen, nak bawa bas ke sana, bukan macam-macam orang. Memang tempat perang. Jadi sampai kat kedutaan, saya tak sangka saya nak balik, ingat nak jumpa, just nak cakap terima kasih. Tiba-tiba dia cakap, ustaz ni ini ejen perisikan tentera Mesir. Ini ejen perisikan tentera Mesir, dia nak bantu ustaz. Jadi alhamdulillah kita pun pergilah melalui Lucky Tour. Nama syarikat yang bawa kita ni Lucky Tour. Dan cas Lucky Tour ni satu orang tadi RM50,000 satu kepala. Yang ni Lucky Tour cas kita $2,500 bersamaan dengan lebih kurang $10,000. $2,500 samaan dengan $10,000. Jadi tadi $40,000, ni $10,000. Jadi diskaun berapa? $30,000. Diskaun $30,000. 40 dengan 3. Selama ni orang masuk satu kepala kena bayar $40,000. Ni jadi $10,000 je satu kepala. $10,000 satu kepala. Memang patut 21 jam.
kawasan perang. Memang orang lain tak boleh pergi, nak risikokan nyawa. Jadi turis tu kalau buat bayar, bagi saya 10,000 tu besar, sangat besar. Tapi bagi saya tak apa. Bagi saya tak apa 10,000. Dan memang saya dah ada resit. Resit tu beritahu untuk kenderaan. Kedutaan beritahu ni khas untuk kenderaan. So kenderaan kita masuk tu semua kita bayar. Kenderaan masuk tu memang 10 laki tua nama RM10,000. RM10,000. Apa ni Mile of Smile tadi, dan juga apa yang lain-lain, dia orang pun ada call kedutaan Malaysia supaya membantu mereka. Jadi macam rezeki, bukan macam memang ajaib lah rezeki dan juga usaha daripada kerajaan Malaysia sendiri. Masya Allah, sampai dia orang minta tolong kita untuk bantu 200 NGO lain nak masuk, nak bantu. Macam rezeki tau, macam tak sangka rezeki macam tu. Jadi saya tak ada bayar, buka jalan yang lebih mudah untuk semua Malaysia yang lain nak pergi, kita melalui kedutaan Malaysia. Nak tahu, saya tak ada bayar lebih tinggi sehingga menyusahkan NGO lain tu, dakwaan yang fitnah dan melampau. Fitnah dan melampau beritahu sebab saya lepas ni orang kena bayar mahal. Tu memang dalam kata lain memang penipu, fitnah, melampau, zalim. Saya sebenarnya segala puji bagi Allah dah bantu untuk mudahkan daripada 50,000 satu kepala jadi 10,000 kan saya. Kedutaan Malaysia punya usaha kat sana, saya menjadi orang pertama, segala puji bagi Allah, dalam dunia yang berjaya masuk melalui pintu Gaza tu selepas perang ni. Dan saya berdoa untuk orang lain masuk, tapi benda tu kena ambil masa, memang kena ambil masa. Ni kita baru dengar tim Datuk Aziz, saya dengar balik ke Caprice pun belum berjaya, tak lulus kelulusan pertama pun belum diorang dapat lagi. Jadi saya doakan, tapi diorang dah balik mungkinlah sebab ada urusan. Saya ambil masa lama. Berapa lama kita kat sana? 33 hari. 33 hari. Sampai semua tim saya tak tidur. Pukul 2 semain tahajud jemaah. Tak pasti cerita pula dia orang lah muda-muda ni. Buka tabung untuk Gaza ni orang lain, ramai anak muda yang maaf, yang maki saya bukan sikit-sikit. Pada keluarga saya mesej, maaf saya tak pernah lagi dapat mesej seteruk dalam hidup saya, tak pernah. Maaf babi, setan, dajjal, tak guna, penunggang, kau ni tak guna, buang kopiah kau, buang jubah kau, buang ni, matilah kau, kena pernah peti, makan duit haram. Makan duit haram, mahal tu makan duit haram. Jadi saya baca tu saya senyum ni, tapi memang hati saya betul-betul luka. Sebab macam orang, taklah, saya bukan minta orang balas saya ke terima kasih, tapi saya rasa macam saya tak pernah ucap macam tu pada siapa-siapa. Dan saya nak sebut nama orang pun susah. Inilah kali pertama paling banyak saya sebut nama orang dalam saya ceramah ni. Saya sebut nama orang kali pertama. Jadi so begitulah. Yang kutip tabung Gaza ni orang lain dengan niat untuk bantu Palestin, dengan niat yang ikhlas. Jadi ramai orang yang sangat baik, yang ikhlas, sangat banyak bantu. Allah pasti balas semua kebaikan tuan-tuan memberi sedekah semua sekali. Bukan pada saya, pada tabung Gaza yang milik Nadir An-Nuri, milik Nadir An-Nuri. Jadi duit tu diisytihar dalam surat khabar TV 20 juta. Saya ni jenis tak nak campur urusan orang lain. Tapi 20 juta tu, kalau tuan-tuan tengok, 20 juta tu soalan yang patut ditanya. 20 juta tu ke mana sekarang? Setiap tahun 20 juta, tahun depan 20 juta, tahun depan 20 juta, tahun depan 20 juta, 20 juta tu ke mana? Nampak kan, buat ni sikit, ambil gambar kotak 2-3 kotak 20 juta. Tukar-tukar stiker, NGO tukar-tukar stiker 20 juta. Jadi macam tu ke cara tuan-puan terima. Jadi patut tuan-puan kena soal orang yang tanya saya, kena soal dia dulu sebab dia yang collect 20 juta. Dia yang patut janji semua nak serah kat Nadir. Dia lah salah satu orang yang boleh belanja, boleh bina semua sekolah kat sana, katanya anak yatim. Tapi rupanya rumah anak yatim tak boleh bina pun rupanya. Dia beritahu lah. Jadi tuan-puan boleh tanya dia mana pergi 20 juta tu. Dan tahun depan kalau ada bom lagi, tanya orang ni semua mana duit tu. Betul ke 20 juta tu sekarang kat akaun siapa? 20 juta tu sekarang dah transfer kat Nadir ke? Nadir pula dah transfer ke ejen sana? Ada satu resit tak tunjuk harga 20 juta? Setakat ni yang dia beritahu belanja RM500,000 ke RM1 untuk makanan. Itulah yang dia update. Yang lain cuma plan-plan. Kalau plan tu saya ada. Menteri Pembangunan luar Gaza bagi saya plan semua sekali apa seluruhnya apa orang Gaza perlukan. Berapa rumah orang tak ada rumah, berapa orang. Itu saya pun ada juga. Saya ada. Tapi soalan berapa banyak kita beri dalam pembangunan tu, atau boleh check kat dengan Nadir An-Nuri. Contoh ada gambar budak lah, kat Malaysia ada budak tepi jalan. Kita ambil gambar dia masuk Facebook. Kita letak nombor akaun kita kat bawah. Soalan kita, berapa banyak duit masuk dalam akaun tu kita bagi kat budak tadi? Berapa banyak kita bagi? Banyak orang letak gambar, pergi pun tidak, tengok pun tidak, lawat pun tidak. Lepas tu ambil duit untuk tu. Budak tu kepala dia meletup, pecah, kaki tercabut, hilang keluarga. Semua keluarga mati. Macam Dr. Aiman, semua keluarga mati kami ziarah. Seorang yang anak tinggal 18 tahun. Nenek, atuk, pakcik, cucu, sepupu, semua sekali. Dr. Aiman tu yang bina
apa yang jaga pusat COVID dekat Hospital Syifa. Semua sekali kena bom, semua keluarga ni mati. Tinggal seorang anak 17 tahun. Soalan saya, contoh kita letak gambar tu, letak nombor akaun. Ada tak kita pergi jumpa anak dia, bagi duit dekat anak dia tadi tu? Ada tak kita bagi? Kita letak gambar budak meletup kat tepi bom, letak begini-begini. Ada tak kita bagi benda tu? Itu yang patut kena tanya. Kita pun sedekah, kita pun percaya, Masya Allah, tawakal kan. Member pun hari-hari buat live kan. Buat live hari-hari buat live. Ajak saya live, buat live semua sekali. Kutip duit kan. Beliau kata dia nangis dengan satu orang artis, dia dapat dalam masa tu dapat 5 juta. 5 juta. Bangga kutip duit. Kita bangga 20 juta. 20 juta tu sekarang kat mana? Tuan-tuan pernah nampak 20 juta tu kat mana? Letak gambar, ulang-ulang gambar. 20 juta. Resit ada. Ada resit semua sekali. Tuan-tuan boleh check. Jadi yang tuan-tuan patut check dia, bukan saya. Sebab saya, wallahi, saya tak pernah buka satu tabung pun untuk Gaza. Jadi tuduhan supaya saya kena terang duit saya pergi Gaza, saya pakai duit saya sendiri, saya belanja duit saya sendiri, dan tak patut saya beritahu berapa banyak. Dan tuan-tuan nak suruh saya ikhlas, orang suruh ikhlas, tapi nak tanya berapa banyak saya dah belanja, jadi saya rasa saya tak patut terangkan. Jadi siapa yang nak percaya, dia boleh percaya. Siapa tak percaya, saya ada bukti semua sekali. Nanti saya, kalau saya, tapi saya tak, nanti saya serahlah bukti semua. Saya tadi lagi balai, saya dah penuhkan report semua. Bukti-bukti itu saya dah serahkan.